Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-14. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna hadzal Qur'ana nazala bihazanin, fa idza qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabaku, wa taghannu bihi. Faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Rawahu Ibnu Majah bab fi husni saut bil Quran. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan tujuan menimbulkan kesedihan dan kebimbangan. Lantaran itu apabila kamu membacanya, maka hendaklah kamu menangis. Jika tidak boleh menangis, maka hendaklah kamu meniru keadaan orang yang menangis. Dan bacalah Al-Quran dengan suara yang merdu. Kerana sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, bukanlah dia daripada kalangan kami, yakni bukanlah daripada kalangan pengikut kami yang sejati. Ibnu Majah. Keterangan, para ulama menulis bahawa hadis ini membawa satu maksud yang lain, iaitu sesiapa yang dengan keberkatan Al-Quran masih tidak terkaya daripada manusia, bukanlah dia daripada kami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma azinallahu li syai'in ma azina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Quran. Rawahu Muslim bab istihbab tahsinus saut bil Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi perhatian kepada apa-apa lebih daripada perhatian yang dia berikan kepada seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Muslim. Anil Barra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Rawahu Hakim. Sayyidina Barra radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiaskanlah Al-Quran kamu dengan suara yang merdu, kerana suara yang merdu menambahkan kecantikan Al-Quran. Mustadrak Hakim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis yang pertama ini hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menyebutkan bahawa Nabi memberitahu, Nabi katakan bahawa inna hadzal Quran, sesungguhnya kata Nabi, Quran ini turun bihazanin. Quran ini turun ada dua pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran ini. Tujuannya menimbulkan kesedihan dan juga kebimbangan. Hazan, maksudnya Quran yang kita baca sehari-hari ini, dia menjadi petunjuk, panduan hidup. Jadi Quran ini dia membawa kesedihan dan juga kebimbangan, disebut sini bihazanin. Kemudian kata Nabi, fa iza qara'tumuhu, maka apabila kamu baca Al-Quran itu, fabku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menangislah. Kita baca tiba ayat-ayat tentang azab, ujian yang Allah berikan, apa-apa perkara yang mengerikan dalam Quran itu, maka kata Nabi, fabku, hendaklah kita menangis. Adab membaca Quran itu salah satunya, kita bila kita baca kena menangis. Nak menangis ni tuan-tuan, kita kena fahamlah
Takkan baca-baca tiba-tiba menangis, tak faham kan. Jadi kita kena faham makna dia, barulah boleh mendatangkan kesedihan, mendatangkan keinsafan, kebimbangan dalam diri kita. Boleh tak boleh kita kena tengok juga terjemah dia, jangan baca saja. Maka barulah fabku kita datang, boleh menangis. Kata Nabi, fa illam tabku fatabaku. Sekiranya kamu baca-baca tak ada perasaan, memang hati kental, hati batu jenis, bukan hati tisu punya, kentalnya, tak ada rasa apa-apa kan, dia relax aja, cerita tentang azab, cerita tentang api neraka, cerita tentang jahanam kan, dia relax, tak ada perasaan. Maka kata Nabi, fatabaku, maka kamu buatlah buatlah menangis, kan, buat menangis. Itu yang kedua kata Nabi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wataghannu bihi. Dan apabila kamu baca Al-Quran tadi, menangis ke, buat menangis. Yang ketiga, kamu baca tu wataghannu. Bila kita baca tu, baca dengan bacaan yang merdu, bacaan yang baik. Itu yang ketiga. Faman lam yataghanna bihi, sesiapa yang tidak membaca Al-Quran tu dengan suara yang merdu, falaisa minna. Maka kata Nabi dia ni, bukan daripada golongan kami. Dia Quran ini, dia tak macam bahasa Arab. Dia beza sikit. Kalau macam bahasa Arab, orang bercakap, dia bercakap bahasa Arab biasa. Macam contoh mudah saya nak sebut bahasa Melayu lah. Macam bahasa Melayu, macam saya cakap ni. Saya cakap ni bahasa Melayu lah. Biasa ceramah, kita bersembang tu bahasa Melayu. Tetapi kalau orang berpantun macam mana? Macam mana orang berpantun? Dia beza. Dia ada lenggok dia ada rima dia. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Apa sambung lagi? Lupa lah. Itulah maksudnya bila pantun tu dia ada rima, tinggi, naik, turun, orang berpuisi kan, puisi kan, dia ada orang bersajak kan, dia ada dia ada rima dia. Jadi bila kita baca Quran, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik. Yang itu macam cakap bahasa Arab. Tu. Yang dikatakan dia tak kena ni, maksudnya kita kena baca dengan suara yang bernu, panjang pendek dia betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Bismillah, lah tu 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, lah tu 2 harakat. Sebut. Itu yang disebutkan oleh Nabi, wataghannu bi, baca dengan suara yang merdu. Saya ni suara biasa je. Jadi kalau kita ni ada Allah Taala anugerahkan suara yang bagus tu, maka kena baca dengan betul. Jangan sebut biasa je gitu kan. Supaya kalau kita tengok orang mengaji Al-Quran, anak-anak kita ngaji, kena pastikan dia disebut tu dia baca dengan panjang pendek yang betul. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis Abu Hurairah disebutkan, ma azinallahu li syai'in ma azina li nabi hasani sauti yataghanna bil Quran. Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah izinkan untuk seseorang nabinya itu, tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri perhatian yang lebih kepada seorang nabinya itu, melainkan apabila dia baca Al-Quran tu dengan suara yang merdu. Jadi nabi ni dia utusan Allah. Allah ni memang concern lah dengan Nabi dia, utusan dia. Allah ni sebagai Tuhan, sebagai Rabb, dia ada utusan, dia memang concern dengan utusan dia, ambil berat. Tapi berbeza, bila utusan ini baca ayat Quran, Allah akan beri perhatian yang lebih. Baca pula dengan suara yang merdu. Nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi pun bila baca Quran tu, Allah akan beri perhatian yang lebih. Kalau kita ni orang biasa-biasa ni lah lagi lah. Kalau kita cakap biasa tak ada, tapi bila kita baca Quran, Allah akan fokus, Allah akan ambil berat. Kemudian yang ketiga, hadis pada Barak juga menyebutkan maksud yang hampir sama. Nabi menyebutkan Zainul Quran, hiasilah Al-Quran tu dengan suara-suara kamu yang baik. Zainu, hiasilah Quran itu dengan bi aswatikum. Fa inna sawta hasan yazidul Quran hasana. Suara yang baik itu bila dibacakan Quran, menampakkan Al-Quran itu lagi cantik. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca 3 hadis ini kita faham perlunya kita
Yang pertama tadi, bila baca Quran tu ada sedih, bimbang, perlu menangis, tak boleh menangis, buat-buat menangis. Kemudian kena baca Al-Quran dengan suara yang baik, yang merdu. InsyaAllah, insyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.